Okey, jadi hari ini kita akan sesampai kawan awak masuk tu, kita akan habiskan tajuk aplikasi pembezaan. Jadi pembezaan habislah. Okey, jadi apa kita ulang kaji tajuk pembezaan. Okey. Jadi kita terus kepada soalan Okey, untuk soalan yang pertama ni dalam YouTube saya tu hari tu dah ada. Okey, jadi tengok balik. Diberi Y sama dengan 16 per X kuasa 2. Dia suruh cari dy per dx sama dengan apa? Okey. Lepas tu diberi X sama dengan 2. Okey. So, apa kita buat? Y sama dengan 16. X bawa naik atas dulu. Okey. Barulah awak bezakan. Sama dengan 2 bawa ke depan. Jadi darab negatif 32. X kuasa mesti tolak 1. Okey. Jadi jawapannya adalah negatif 32. X kuasa negatif 3. Cantikkan dia per X kuasa 3. Okey. Dia suruh gantikan X sama dengan 2. Okey, jadi dy per dx sama dengan negatif 32 per X ini ganti dengan 2. 2 kuasa 3. Jadi negatif 32 per 8. So, jawapannya adalah negatif 4. Selesai. Untuk soalan dy per dx apabila X sama dengan 2. Okey, jelas? Type jelas? Okey. Okay, kalau jelas, type jelas. Okey, seterusnya soalan dia suruh cari. Semua ingat negatif 4 dy per dx sama dengan negatif 4. So, kita dapat dy per dx sama dengan negatif 4. Soalan seterusnya dia suruh cari nilai hampir bagi 16 per 2.02. Okey. Bila dia kata nilai hampir, ini kan Y sama dengan kan 16 per 2.02 ni sama dengan 16 per X kuasa 2. Bezanya X ini tadi 2. Sekarang dah berubah kepada 2.02. So, ini adalah nilai Y. Okey. Kalau nak cari nilai hampir, dia punya rumus Y tambah delta Y. Macam tu. So, awak kena carilah Y. Y ni dah dapat dah. Mana Y? Ni 16 per X kuasa 2. Faham? Okay, X ini untuk Y sama dengan berapa? 2. Jadi 16 per 2 kuasa 2 berapa? 4. Settle. Tambah delta Y awak tak ada. Jadi bila tak ada, inilah puzzle-nya. Ni. Okey, cari puzzle tu. Macam mana nak cari? Okey. Nak cari delta Y, dia mesti per dengan delta X sama dengan dy per dx. Begitu. Delta ni perubahan. Kenapa perubahan? Sebab X tadi berubah daripada 2 pergi kepada 2.2. Jadi namanya perubahan X. Bila X berubah, Y akan berubah. Itu yang ada delta Y. Faham? Okey. So, nak cari delta Y, dy per dx darab delta X. Okey, there. Okey, so gantikan dalam persamaan. Dy per dx kita dah dapat tadi. Ni dia. Negatif 4. Darab
perubahan X. X berubah daripada 2.02 kepada 2. So, apa nak buat? Delta X sama dengan 2.02 tolak 2. So, perubahannya adalah negatif. Berapa? Negatif ke positif? Kira-kira? Positif 0.02. Jadi masuk sini. So tolong kira berapa jawapan ni? Negatif? Negatif 0.48. Yes, dah dapat delta Y. So puzzle awak dah makin lengkap. Masuklah ke situ. Faham? So delta Y ini adalah negatif 0.08. Tadi ni dah buat 16 bahagi 4. 16 bahagi 4 berapa? 4. So 4 tambah tolak jadi tolak 0.08. Jawapan adalah berapa jawapan ni? Berapa? 3.92. Selesai. Okey? Settle. Okey, jelas? Jelas tak? Okey. So, saya padam. Jadi, itu cara macam mana kita nak cari nilai hampir. Okey? Okay, sementara saya salin soalan, awak buat soalan yang tadi yang saya terangkan ni. Tulis siap-siap. Nanti nak kena hantar. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2 ni kena baca. Diberi apa, dia suruh cari apa? Perubahan isi padu sfera kan? Sampai ada soalan kat depan dia. Jadi kalau perubahan isi padu sfera, dia akan jadi delta I. Ini dia suruh cari ini. Okey. Jika dia kata jejari menyusut daripada 5 kepada 4.98. Okey. Dia suruh awak cari perubahan isi padu. Okey. So, perkara pertama, tulis rumus dulu. Kalau nak cari perubahan isi padu, bermakna perubahan isi padu mesti terhadap perubahan apa? Perubahan jejari pandai. Sama dengan kalau perubahan delta-delta, dia mesti sama dengan pembezaan dia. Begitu. Okey. So, nak cari perubahan isi padu, pembezaan dia darab dengan perubahan jejari. Okey, now puzzle bermula. Okey. DI per DJ ada ke? Tak ada. Cari. Mesti asalnya daripada apa? Kalau dah awak bezakan isi padu terhadap jejari, bermakna kita kena ada rumus isi padu. Jadi, rumus isi padu untuk apa ni? Sfera kan? Sfera adalah pi, bukan. Rumus isi padu apa? 4/3 pi j kuasa 3. Okey. DI per DJ sama dengan 3 bawah depan 3 darab 4/3 pi j kurang 1. So dapat 2. So ni mati. Dapatlah 4 pi j kuasa 2. So dah dapat. Masuk. Nampak tak? So puzzle kita dah makin lengkap. 4 pi j kuasa 2. Okey. Darab dengan perubahan jejari. Jejari menyusut daripada 5 kepada 4.98. So, apakah perubahan jejarinya? Apa dia?
negatif kos sampai kosong. Yes. Mesti yang the latest ini tolak dengan yang asal. Okey. Dapatlah negatif 0. Apa tadi? Berapa? Kosong. 0.02. So dah jadi negatif kan? Okey. So dah dapat masuk ke sini. Nampak tak? So puzzle dah lengkap. Bila kita nak kira, tiba-tiba ada J. Aduh, sibuk betul J ni. So kena gantikan. Nak ganti dengan apa? Dengan apa? Dengan 5 ke dengan 4.98? 5. Kenapa? Sebab ini yang asal. Okey, jadi kita gantilah 4 5 kuasa 2 darab negatif 0.02. Okey, tolong saya kira. Pi jangan ganti, biar dalam pi. Okey, biar dalam pi. Okey, tolong kira 4 darab 25 darab 0.02. Dapat berapa? Dapat berapa? Negatif 2 pi. Negatif 2 pi. Selesai. Kenapa dia negatif 2 pi? Sebab dia menyusut lah. Tadi sfera tadi gemuk. Okey, jejari dia gemuk. Tiba-tiba jejari dia kecil. Dah kuncup. Jadi sebab itu dia punya isi padu makin kecil. Faham? Okey. So jelas? Type jelas. Okey, bagus. Iza, Mira, Natijah. Okey. Respon macam tu lah. Jangan senyap je. Kalau tak boleh cakap, tarik. Kan? Okey. Okey, nombor 3. Apa tu? Okey. Pertama A, dia suruh cari dy per dx apabila x sama dengan negatif 4. Okey, now dy per dx adalah pembezaan. Bila kita tengok atas ni, ada pula punca. Okey, jadi tak boleh kembang. Bila tak boleh kembang, kita kena buat konsep apa? Petua hasil darab. Kenapa petua hasil darab? Kan ini X darab punca kuasa. So, bila petua hasil darab, dia ada U dengan V. Okay, jadi buat satu. Buat U dulu. U sama dengan yang pertama ni U. X. Okay. So, bila ada U, dia ada du per dx. Sama dengan 1. Bezakan dia. Lepas itu, geng dia sebelah ini jadikan V. Sama dengan 1 tolak 2X kuasa 1 per 2. Kenapa kena tukar? Kalau punca kuasa macam mana nak beza? Faham? Sebab itu kena tukar. Sebab pembezaan punca bawa ke depan. Okey. So, dv per dx sama dengan 1 per 2 bawa ke depan. Mesti kurang 1. 1 per 2 tolak 1 dapat apa? Negatif 1 per 2. Yes. Akhir sekali, ini yang awak hantar dekat saya itu hari, banyak salah. Bezakan yang dalam. Yang dalam, yang ada nilai X adalah negatif 2X. So, bezakan. Macam mana negatif 2X ni awak beza? Dia akan jadi negatif 2 kan? Itu yang kita masukkan. Begitu. Ni tak muat yang tepi ni saya tak awak. Yang bunyi bukan per. Ni darab. Tak muat. Okey? Alright. So, negatif 2 nanti dengan 2 boleh mati. Jawapan akan jadi negatif 1 tolak 2X. Negatif 1 per 2. So, dah dapat masuk sana. Okey. Jom kita ke situ pula. Apa rumus untuk darab? U dv
macam tu. Ada yang tak tahu, cikgu kenapa U dV apa benda ni kan? Dah lah. Tambah V du per dx. Dah lah. Macam tu. Okey. Isi U. U ini geng dia mesti sana. Dia ada geng. Okey. So X darab negatif. Apa tu? Negatif 1 tolak 2x negatif 1 per 2. Begitu. Tambah. Okey, V ini silangnya situ. Okey, jadi V kita adalah 1 tolak 2x 1 per 2. Darab 1. Okey, kalau yang dah pro tu 1 dia tak nak letak dah. Suka hati. Okey, sebab dia kata sama je. Okey. Okey, lepas tu apa dia suruh buat? Gantikan X sama dengan apa? Negatif 4. Masukkan terus supaya kita tak pening. Okey. So, negatif 4. Negatif 1 tolak 2. 4. Kurung. Tambah. Follow je. 1 tolak 2. 4. Sorry. Negatif 4. Tinggal. Okey, dah. Okey, sampai sini pula. Negatif 4. Negatif lagi. Kita follow je. 1 tolak jadi tambah. 1 tambah 2 darab 4, 8. Jadi apa? 9. Tambah 1 tolak jadi tambah. 1 tambah 8, 9. Okey, tolong saya kira berapa ni semua? Dapat berapa? Cepat kira. Empat per 3 tambah 3. 4/3 tambah 3. Betul. So, sama dengan 4/3 tambah 3. Jawapan adalah 13/3. yes, 13/3. Selesai. Settle dah. Okay, so ini adalah dy per dx. 13/3. Okay, sekarang ni saya nak tanya awak, jelas tak yang hasil darab ni? Hasil darab ni itu ada banyak salah yang kat sini. Okay, jelas? Okay, jelas tak? Jelas. Okay, good. Okay. Internet dekat sekolah ni dia putus-putus tau. Kadang-kadang suara saya macam putus-putus Gambar pun kadang-kadang jadi kabur. Sorry pandai-pandai lah awak. So far okey tak setakat ni? Okey. Alright. Saya dah padam semua dah. Y sama dengan ya Allah. Okey. So kita dah dapat dy per dx. Kita sama dengan 13 per berapa tadi? 13/3 13/3. Okey. Soalan B dia suruh cari persamaan tangent. Okey. So kelas, bila kita jawab soalan MF, pasti kita tulis apa yang kita nak. Kalau dia kata persamaan tangent, bermakna persamaan y tolak y1 sama dengan m x tolak x1. This one. Yang ni kan persamaan garis lurus tak? Y sama dengan mx tambah c. Jadi kalau dalam mx kita pakai macam ni, y tolak y1 sama dengan mx tolak x1. Dalam paper pun awak boleh pakai, tak ada masalah. Okay? Alright. So, bila dia bagi macam ni, macam mana kita nak cari persamaan tangent? Y ada, y memang kekal lah. Habis y1? Y1 tak ada. Y1 tak ada. Okey, kecerunan. Oh, ada tadi.
Kecerunan kalau lengkung dia ada apa? Dia adalah apa? dy per dx. Macam kita dapat tadi tu. Oh ada, cantik. X memang kekal lah. Kan? Kalau y dengan x ni tak kekal, macam nak jadi y sama dengan mx sama c kan? X dengan y tu kekal kan? Okey. Dah x pula tak ada. Macam ada. Apa x tadi? Ada. Cantik. So, bila kita buat macam ni, baru kita tahu apa puzzle kita nak cari. Jadi, problem kita adalah apa? Y. Mana kita nak cari y ni? Begitu. Okey. Mana nak cari? Pandai. Persamaan atas ni kan y. Pakailah. Jadi y sama dengan x punca 1 tolak 2x. So y sama dengan dia dah bagi x. Guna je. So negatif 4 punca kuasa 1 tolak 2 negatif 4. Negatif 4 punca kuasa tolak jadi tambah 1 tambah 8 dapat 9. Gerak lagi. Negatif 4 punca kuasa 9 adalah 3. Gerak lagi. Jawapan adalah negatif 12. Dah dapat y. Ganti. Kan? Ganti sini. Okey, so akan jadi y tolak negatif 12 sama dengan 13 per 3. X tolak jadi tambah. Begitu. So y menjadi tambah kan? Tambah Okay, so y sama dengan 13 per 3 x. Okay, saya buat cepat ni. Ni ke sini pula. Tambah 13 darab 4 per 3 52 kan? 5 cek takut saya salah. 5 per 2 per 3 betul? Betul kan? Okey. Ni tambah 12 campak ke sana, seberang sana dia akan jadi tolak 12. Okey. Jawapan akhir y sama dengan 13 per 3 per 3x. Tolong berapa? Tambah 16 per 3. Selesai. Inilah persamaan tangent. Persamaan tangent guna kecerunan tangent. Kecerunan tangent adalah kecerunan yang kita cari daripada lengkung. Itu je. Okey. Maknanya M ini samalah dengan dy per dx. Okey, faham? Faham? Okey, good. Seterusnya, dia suruh cari persamaan normal. Persamaan normal. Okey. Bila persamaan normal sama macam tadi, persamaan kan? Y tolak Y1 sama dengan M. X tolak X1. Okey. Y dah jumpa tadi. Tu. Pakai. Tolak negatif 12. M bukan yang ini. Untuk normal, M kita pakai serenjang. Iaitu M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Jadi kalau kita dapat 13 per 3 untuk yang tadi M, awak kena settlekan benda ni. Macam mana nak settlekan benda ni? Simple je. Saya contoh kat bawah ni M1 13 per 3 darab M2 sama dengan negatif 1. So M2 sama dengan visual negatif 3 bawa sana 3 bawa sini jadi negatif 3. 13 campak bawah. Nampak? So dia jadi negatif 3
per 13. Itu beza tangent dan normal. Okey. Kurungan X tolak X1 kita dah ada negatif 4. Layankan persamaan ini negatif 3 per 13 X. Okey, this one. Kita buat ni lah. Saya kena Y tambah 12 sama dengan negatif 3 per 13 X tambah 4. Okey. Y sama dengan negatif 3 per 13 X. Okey, this one. Tolak 12 per 13. Ni tadi tambah 12 kan? Campak sini tolak 12. Okey, tolong saya kira berapa dapat jawapan dia. Tolong. Negatif 168 per 13. Negatif 168 per 13. Selesai. Okey. Jelas tak normal dengan tangent? Jelas Okey. Awak ni jelas cikgu. Hanan jelas. Bagus. Okay, hari ni kita ada 39 orang. Good. Okay. Bagus. Okay. Kalau boleh, kalau ada line, jangan bunting lah kan. Kalau tak ada line tu tak apa. Ni kalau yang ada line tu. Sebab bila ngajar kat papan putih ni kan dia lain. Awak nampak saya mengajar kan. Kalau dalam YouTube tu kan macam dia tak ya je kan. Okay. So kalau boleh join. Kalau tak boleh tak apa. Nanti saya dah rekod tu. Saya dah rekod, nanti saya letak dekat awak nanti. Okay. Seterusnya nombor 4. Y sama dengan X kuasa 3 tolak 3X kuasa 2 tolak 9X tambah 1. A, dia suruh cari koordinat titik pusingan. Okey. So, bila dia bagi soalan, awak kena tengok dulu. Koordinat bermakna X, Y. Titik pusingan bermakna dy per dx sama dengan kosong. Barulah kita cari puzzle kita banyak ni. Okey. Nak cari mana dulu? Carilah ni dulu. Okey. So y diberi y sama dengan x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2 tolak 9x tambah 1. Carilah dy per dx dia. Alhamdulillah dia tak susah. Dia tak ada kena darab ke, tak ada kena apa-apa, dia direct. So terus 3x kurang 1 2. Faham? Tolak 6x kurang 1 1. Okey, tak payah letak pun tak apa. Tolak, kalau dah ini 9 je lah. 1 tak payah kisah sebab dia tidak ada x. Okey. Sampai sini kita dapat nota sama dengan kosong. Kita pun letak. Lepas itu macam kenal. Apa ni? Yes. Tolonglah cari. So x pertama dapat 3. X kedua dapat negatif 1. Thank you. Okay. So dapat ni. Bila kita dapat ni nak koordinat kan? So x kita macam dah dapat. Oh, tapi ada 2. Tak apa. So sekarang kita cari y pula. Nampak tak? Satu-satu puzzle kita. Bila nak cari y, carilah persamaan yang ada y. Okay. Pakai. So y sama dengan x yang pertama pakai 3. Masuk 3 kuasa 3 tolak 3
3 kuasa 2 tolak 9. 3 tambah 1. Tolong kira. Ada. Berapa? Tolong kira berapa dapat? 27 kosong. 27 tambah negatif 26 Negatif 26. Dah dapat pasangan bagi 3. Okey. Seterusnya adalah pasangan bagi negatif 1 pula. Okey. Y sama dengan sama benda yang tadi, masukkan negatif 1 pula. Negatif 1 kuasa 3 tolak 3. Negatif 1 kuasa 2 tolak 9. Negatif 1 tambah 1. Jawapan 1, negatif 1, negatif 4, 5, 6 tak? 6. Mana? Tambah 11 Tak, alamak. Tambah 11 So ni tak ada. Okey. Yang ni tak ada masalah lah kan? Oh. So ni lah masalah tambah 11. So berapa? Negatif 16. Negatif 16. Yang bawah ni? 16. Tambah 11 jadi 16. Betul? Betul Okey. So, kita dah dapat pasangan bagi negatif 1. Okey, lepas tu kita tulislah. Sebab dia nak koordinat kan? Jadi tulis. Okey. Now, kita dah dapat dah koordinat dia. Yang pertama, 3 geng dia apa? Negatif 16. Yang kedua, negatif 1 geng dia berapa? 16. Selesai. Okey? Ni saya percaya kat awak ni, awak punya ni. Ya? Betul 16 lah? Okey. Okey. Faham titik pusing kan? Bagus. Okey. Faham Okey. Seterusnya kita dah dapat titik pusingan. Okey. Dia suruh cari pula yang B tu. Okey. Awak tengok takut saya nombor tu saya salah. Okey? Sebaik Zadi ke siapa tadi yang tunggu? Okey. Thank you. Okey. Dia suruh cari B. Dia kata, adakah titik-titik ini maksimum atau minimum? Jadi macam mana kita nak tentukan dia maksimum dengan minimum? Itu yang kita belajar pembezaan peringkat kedua. Okey. So, apa kita buat? Peringkat pertama bezanya Y sama dengan X kuasa 3 tolak 3X kuasa 2 tolak 9X tambah 11 ni. Awak bezakan kali pertama dulu. So, awak dapat 3X kuasa 2 tolak 6X tolak 9. This one. Okey. Awak bezakan lagi sekali. Bermakna D kuasa 2Y per DX kuasa 2 sama dengan 6X tolak 6. Okey, now. Ini yang menentukan titik tu maksimum ke minimum. Tetapi kacau kat situ. Ada X. Tak apa. Kita dah dapat X ni. Ganti. So, yang pertama 6 X tolak 6 ni, X yang pertama yang 3 tu masukkan. So 18 tolak 6 dapat 12. 12 ni positif, lebih besar daripada kosong. Jadi graf awak adalah senyum. Bila senyum bermakna 3 ni kita pakai yang ni kan? Okey, bermakna titik 3 dengan negatif 16 ni adalah titik apa tu?
minimum. Yes, begitu. So, untuk yang satu lagi pula, sama konsep dia. 6, X gantikan negatif 1 pula. So, negatif 6 dapat negatif 12. Lebih kecil daripada kosong. Graf masam. Bila masam, koordinat yang dekat atas ni, iaitu negatif 1, 16 adalah titik apa? Tinggi sekali. Maksimum. Maknanya graf kita ni macam roller coaster. Satu atas ni terus bawah balik. Macam tu. Okey? Jadi nak buat roller coaster pakai pembezaan. Tu dululah. Sekarang dah pakai komputer. Kan? So kita kena belajar lah. Benda-benda ni barulah kita tahu. Oh, roller coaster yang kita naik tu pakai konsep ni. Bukannya nak suruh buat roller coaster. Faham tak? Okay, kita appreciate benda yang dah ada ni. Okay? Alright, so jelas tak? Minimum, maksimum. Okay, cantik. Okay. Okey, nombor yang seterusnya tu ada latihan seterusnya. Nombor 1 tu saya nak biar buat sendiri. Saya nak bincang nombor 2 tu. Dia kata luas segi 4 sama. Okey, yang bersisi X, maknanya sini pun X. Okey, berubah dengan kadar. Betul tak? Ke ayat saya lain-lain sikit? Kan? Luas tu, yang nombor 2, semua tengok soalan. Okey. Nanti video yang saya rekod ni, nanti bawah video tu saya letak soalan. Jadi ni saya tak salah soalan dia kan. Okey, luas segi 4 sama ni berubah dengan kadar, perkataan kadar. Dalam video tu, kalau perkataan kadar, dia adalah per dt. Per dt. Perkataan kadar ini dia adalah kuliah baru masuk. Okey, dia adalah dt, per dt. Kalau dia kata perubahan luas dengan kadar, bukan delta tak. Kalau delta tak ada kadar. Dia terus je perubahan hampir, perubahan kecil, itu delta. Tapi kalau dia kata kadar, perubahan luas dengan kadar. Okey, luas tadi disebut kan. So dA per dt. T ni kadar, time, masa. Sebab tu kalau tengok dia punya unit ada S. S tu adalah saat. Okey, tu masuk kadar. So kelas dia bagi, dia kata perubahan luas terhadap perubahan luas ni dengan kadar 8. Okey, 8 apa? Tengok 8 unit per saat ni. Apa pula? Okey, alright. Lepas tu dia suruh cari apa? Cuba bacakan soalan. Tak ingat ah? Bacakan soalan. Cari kadar perubahan panjang sisinya. Cari kadar perubahan panjang sisinya. Nampak tak? Kadar perubahan. Kadar perubahan panjang sisinya. So sisi huruf X. Kadar dt. So dx per dt. Jadi yang kita nak cari adalah dx per dt. Okey. So bila kita tahu apa kita nak cari, takkan jumpa lah kan? Tu yang kita pakai petua rantai. So petua rantai dx dt. Apa nak letak tengah-tengah ni? Mesti sama. Apa yang nak letak? dA. Kenapa kita tahu nak letak dA? Sebab dA per dt kita dah ada. So kalau kita letak sini dA, sini akan jadi dA. Okey. Bermulalah puzzle kita. Okey, now. dx per dA, memang tak ada. Ini adalah sisi, ini adalah luas. Jadi awak akan pakai rumus apa? Rumus apa? Rumus apa? Kawan-kawan? Rumus? Awak dengar tak saya cakap dah sekarang ni?
dah tak dengar. Hello? Nama tu mengurangkan. Ni. Okey. So nak pakai rumus apa ni? dx bezakan terhadap dA. So nak pakai rumus apa? Pakai rumus luas lah. A ni kan area. So pakailah rumus luas. Luas segi 4 ni. Luas segi 4 adalah x darab x. So luas sama dengan x kuasa 2. So boleh tak senyap kita cari pembezaan dia? Bolehlah. dl per dx. Tapi mesti awak kisah, cikgu ni terbalik. Yang ni dl per dx, yang ni dx per dA. L pula A lah A. Area. Pakai bahasa Inggeris. Okey. Terbalik kan? Tak apa. Layan dulu. Okey, bezakan. 2x. Okey, dah dapat dah? Dah dapat, ganti. Tapi terbalik. Nampak tak? Tak ada masalah. Yang ni kan per 1. Terbaliklah. Begitu je. Darab dA per dt. Macam dah ada tadi. 8. Okey. Sekarang problem kita x. Macam mana nak cari x ni? Apa maklumat dia beri lagi? Maklumat apa dia beri dalam soalan? Luas dia 4 cm. Ya, luas dia 4 cm. Luas ni kan? A kan? A 4 sama dengan x kuasa 2. So, x sama dengan berapa? Ya, 2. Kenapa kita tak cakap negatif 2? Seperti kuasa. Luas. Mana ada negatif? Pandai. Sebab ni kan panjang. Panjang mana ada negatif. So, patutnya dia tambah tolak 2. Tapi kita ambil 2 je positif. Patutnya tambah tolak Tapi tolak kita tak ambil. Kenapa mana ada panjang negatif? So, kita ambil 2. So, masuk 1 per 2 darab 8. Selesaikan. So, jawapan adalah 2. Habis. Itu maksud kadar. Dia adalah dt. So kalau tak tahu kita tulis. Kalau jumpa kadar dia dt. Luas berubah dengan kadar. Okey, dt. Luas A. So dA per dt. Macam tu. So dapatlah jawapan dia. Okey? And then satu lagi apa? Ya. I think dx tu. Kita boleh dia 1 per 2x. Boleh gitu kan? Memang boleh. Okey. Sebab dia per 1. Jom kita terbalikkan je. Boleh? Okay, lebih mudah. Tak payah nak buat darab sesilang tak payah. Ni je. Okay, jelas kadar perubahan? Okey. Last sekali. Okay, last sekali. Lepas saya waktu apa Oh, dah tak ada. Boleh rehat. Okey, nombor 3 tu kubuskan dia kata. Sebuah kubus ke cube ais apa tak? Baca kan? Siapa baca kata ni? Tolong bacakan. Soalan tadi siapa baca tu? Izzadin baca kan? Buku tu tinggal kat bawah. Apa? Ni soalan dalam buku yang kerja kita beli tu kan? Sini ni X tu.
tu yang saya nak dengar tu. Air apa tadi? Semula, sorry, ada call. Air, apa benda dengan kadar tadi? Sisi X sentimeter bercair pada kadar 10 sentimeter padu per minit. 10 cm padu per minit. Oh macam ni Okey. So, bila sentimeter padu ini panggilnya isi padu. Betul tak? Jadi, ini adalah isi padu. Perkataan kadar tadi adalah dt. Bermakna dI per dt sama dengan 10/5. Okey. Dia suruh cari panjang sisi kan? Panjang sisi berubah dengan kadar kan? Dia suruh cari tu. Jadi dx per dt, dia suruh cari ni, x ni dengan kadar perubahan ni. Okey. Sama dengan betul rantai. So dx dt. Okey, lepas tu x ni nak letak apa bawah dia ni? Kita akan letak I, isi padu dia. Begini. Okey, now bermula puzzle kita. Dx per di tak ada. Kena cari. Berkaitan dengan isi padu kubus. Okey. Apa rumus isi padu kubus? Isi padu sama dengan panjang lebar tinggi. Oleh kerana dia kubus, QS bermakna dia x sama. Jadi x darab x. So, isi padu sama dengan x kuasa 3. Dah dapat sini, buat pembezaan. Sama macam konsep tadi. Di per dx. 3 bawa depan. X kuasa 2. Okey, settle. Dah dapat dah. Tapi, ini terbalik kan? Terbalikkan je. Tak apa. 1/3 x kuasa 2. Darab. Di per dt dah ada. Begitu. Okey. Seterusnya. Ya. Kenapa? Dalam dia dah pergi X sama dengan 10 dah kita ganti. Ya, itulah kita ganti tu. Jadi 1/3 X ni 10. Okey. Kenapa tak ganti dekat awal-awal ni? Kalau ganti yang awal-awal ni, macam mana awak nak cari di per dx? Tak boleh. Jadi awak cari dulu baru ganti. Nanti sini pun boleh. Sama je. Okey? Alright. So, tolong kira dapat berapa? Apa dapat? 0 point? 0.035. Okey, selesai. Inilah yang x nya berubah. Perubahan x tu. Okey? Okey. So, ini berkaitan dengan kadar. Dia ada dt. Okey? Jadi, letak maklumat, masuk rumus, puzzle. Cari. Okey. Selesai. Okey, jelas tak hari ni punya pengajaran? Jelas teacher. Ya. Macam mana? Diberi dalam soalan x sama dengan 10. Dalam soalan dia cakap panjang sisi ni x ni sama dengan 10. Jadi kita boleh ganti lah. Kalau kita tak ganti nanti kita tak dapat. Kan? Macam tadi juga mesti kena cari x, nak kena ganti. So kita ganti. Okey. Okey. So yang lain okey? Okay, teacher. Okey. So latihan semua dalam YouTube tu semua hantar.